Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam subjek ataupun kod modul DBC 4113 iaitu Financial Market and Institution. Okey, pada kali ni saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan topik kompetisi 4. Okay, kompetisi 4 ni adalah pasaran wang. Okay, dalam pasaran wang ni ada 4 topik kecilnya, iaitu pasaran kewangan, pasaran modal, pasaran ganda janji dan pasaran pertukaran asing. Baiklah, sebelum mulakan pembentangan ataupun presentation ni, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurkalisha Amira binti Muhammad Shah dan ahli kumpulan saya terdiri daripada Nur Nasha Idina, Muhammad Uzair Hakimi dan Alia Diana. Okey, dalam 4 topik tajuk ni akan dibagikan oleh kita orang, di mana saya akan menerangkan 4.1 iaitu pasaran kewangan dan 4.2 akan diterangkan oleh Nur Nasha Idina. Yang ketiga 4.3 akan diterangkan Muhammad Uzair Hakimi dan 4.4 akan diterangkan oleh Alia Diana. Okey, kita akan mulakan dengan definisi pasaran kewangan. Apa itu definisi pasaran kewangan? Okey, definisi pasaran kewangan ni adalah satu pasaran perdagangan instrumen hutang jangka pendek, di mana tempoh matang untuk peminjam tu kurang daripada 1 tahun dan diterbitkan oleh kerajaan, bank dan firma persendirian. And pasaran kewangan ni lebih selamat untuk pelaburan. So dalam pasaran kewangan ni ada 6 instrumen kewangan, di mana yang pertama adalah kertas dadangan, CJ deposit bank, bil pembendaharaan, perjanjian pembelian semula, dana persekutuan dan akhir sekali penerimaan bank. Okey, antara 6 tu saya akan terang satu persatu. Kita akan mulakan dengan kertas dadangan. Okey, kertas dadangan ni adalah dia penjualan kertas dadangan. Syarikat pelaburan menjual kertas dadangan kepada pelabur individu atau kepada institusi perniagaan ataupun dia menjual secara terus. So untuk kertas dadangan ni tempoh pinjaman ni adalah jangka panjang dan ditawarkan oleh perbadanan swasta yang mempunyai nama korporatnya sendiri. So ditawarkan untuk syarikat-syarikat korporat yang ternama, yang mempunyai nama sendiri. Kemudian diterbitkan security yang diterbitkan oleh bank dan syarikat-syarikat. Yang kedua adalah CJ Deposit Bank. CJ Deposit Bank ni adalah security hutang yang dijual oleh bank kepada pendeposit untuk membayar suatu jumlah faedah tahunan dan membayar balik harga belian asal pada tempoh matang yang telah ditetapkan. Kemudian sumbangan untuk CJ Deposit Bank ni adalah satu sumbangan tabungan ataupun pembiayaan yang penting bagi sebuah bank perdagangan ataupun syarikat-syarikat ataupun institusi kebajikan dan agensi kewangan. Okey, kita teruskan dengan yang ketiga, iaitu tajuk ketiga kita adalah bil pembendaraan. Bil pembendaraan ni diterbitkan oleh Bank Pusat Negara saja. Macam dekat Malaysia ni, bank pusat kita adalah BNM, macam gambar ni. Okay, BNM ataupun nama penuh, nama panjangnya adalah Bank Negara Malaysia. So dia selamat sebabnya disifatkan sebagai pelaburan risiko bebas dan disokong penuh oleh kerajaan. Dia mempunyai darjah kecairan yang tinggi dalam kalangan pelaburan negara kita. Kemudian security hutangnya pula adalah jangka pendek. Tempoh matangnya dalam
1 bulan, 3 bulan dengan 6 bulan. So kita teruskan yang keempat. Empat ni adalah perjanjian pembelian semula ataupun pinjaman jangka pendek. Dia tempoh matangnya tak kurang pun daripada 2 minggu dan dia adalah proses penjualan dan pembelian semula. Okay, contohnya perjanjian pembelian semula ni macam seorang peminjam yang ingin menjual sekuritinya kepada orang lain dengan persetujuan antara mereka. Kemudian dia akan membeli semula sekuriti yang telah dijual tu pada masa yang akan datang, tapi sekuriti tu akan dijual dengan harga yang lagi tinggi. Itulah maksud perjanjian pembelian semula. Kita teruskan yang kelima pula. Okey, yang kelima ni adalah dana persekutuan. Okey, dana persekutuan ni adalah sejenis rizab. Sejenis rizab dan pinjamannya hanya 1 malam saja. Kemudian rizab tersebut ataupun pinjaman tersebut akan disimpan di bank persekutuan. Kemudian kadar faedah yang kita kenakan ataupun bank kenakan kita kadar faedah, dia jenis kadar dana persekutuan. Sebab itulah namanya dana persekutuan, sebab dia bukan kenakan kadar faedah tapi dia kena dana persekutuan. Dan bila kita ada rizab ni atau kita ada pinjaman ni, urus niaga tidak akan meningkat dan tidak akan mengurangkan jumlah rizab dalam bank kita. Malah dana persekutuan yang akan membahagikan semula rizab dan membolehkan pembiayaan yang sia-sia untuk hasilkan pulangan perniagaan kita. Yang terakhir adalah penerimaan bank. Penerimaan ni merupakan satu draft masa ataupun kata dalam bahasa Inggerisnya time draft. Iaitu dikeluarkan dan diterima oleh pihak bank saja. Penerimaan tu berlaku apabila bank mengesahkan dan bank mendatangi draft tersebut. Draft itu akan menjadi satu liability tidak bersyarat kepada bank. Macam contoh, ada sebuah bank yang terbesar ataupun bank yang terkenal. Okay, macam contoh macam HSBC ataupun CIMB atau Maybank. Okay, bank-bank tu mempunyai reputasi yang baik. So draft diorang tu akan laku keras dekat pasaran. Macam draft yang terima tu akan mudah dijual di pasaran. Macam itulah contoh dia. Dia macam antara perdagangan antarabangsa antara Malaysia dengan negara luar. Itu adalah penerimaan bank. So itu saja yang diterangkan oleh saya 4.1 pasaran kewangan. So sekian, terima kasih daripada saya. Maaf sekiranya ada salah silap daripada saya sendiri. Bye. Assalamualaikum. Saya Nona Syairina. Saya akan menerangkan bahagian pasaran modal. Pasaran modal merupakan komponen sistem yang kewangan yang paling penting bagi mendapatkan dana untuk tujuan pelaburan jangka panjang. Pasar modal yang disediakan adalah aktiviti untuk penghasilan dana dan meningkatkan kecerdasan sistem kewangan itu sendiri. Komponen pasaran modal ni dia terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu pasaran saham dan pasaran bond. Saham merupakan tempat di mana pelabur sendiri membeli dan menjual saham tersebut. Namun saham juga dibagi kepada 2 bahagian, iaitu saham biasa dan saham utama. Saham biasa merupakan di bawah bahagian ekuiti dalam kunci kira-kira.
Saham keutamaan adalah gabungan antara saham biasa dan bond. Pasaran bond, pasaran ni dia penting bagi aktiviti ekonomi bagi kerajaan dan juga syarikat untuk mereka membuat pinjaman untuk membiayai suatu projek mereka. Sebab dalam kewangan, bond ni adalah satu sijil kuningan yang ia mengesankan hutang-hutang penerbit bond kepada pemegang bond. Kata lain, bond adalah kontrak formal untuk membayar balik wang yang dipinjam dengan bunga pada tempoh yang ditetapkan. Okey, saya akan menerangkan mengenai 43 pasaran gadai janji. Definisi gadai janji ini adalah pinjaman kepada isi rumah atau firma untuk membeli rumah, tanah atau aset lain, di mana aset atau rumah tu dia akan dijadikan sebagai jaminan untuk buat pinjaman dekat bank. Lepas tu kadar faedah yang kita dapat adalah dia mengikut jangka hayat gadai janji. Contohnya kalau kita buat pinjaman tu selama 10 tahun, 10 tahun tu ada 8% dia kan. Lepas tu dia juga ada pasaran cagaran Islam. Dia telah berpopulasi secara meluas kat Malaysia. Lepas tu dia bukan sahaja menawarkan kepada orang Islam, tapi orang bukan Islam juga pun akan dapat juga pinjaman tersebut. Lepas tu dia ni adalah jenis bond yang bercagar yang dikeluarkan oleh syarikat untuk tetapkan aset dia sebagai jaminan untuk membayar faedah dan wang kepada pembeli. Okey, senang cerita gadai janji ni bila kita buat pinjaman, lepas tu kita tak buat bayar lah pinjaman tu kan. Lepas tu bank tu dia akan ambil rumah kita sebab kita dah cagarkan rumah kita. Bukan rumah saja, kalau kita cagarkan kereta pun dia akan ambil kita kalau kita tak bayar pinjaman tersebut pada masa yang dia dah tetapkan lah. 4.3.2 iaitu ciri-ciri gadai janji kediaman. Dia ada dua jenis. Yang pertama, kadar faedah gadai janji. Okey. Poin penting bagi kadar faedah gadai janji ni dia adalah yang pertama, kadar pasaran jangka panjang semasa. Lepas tu jangka panjang gadai janji. Okey, bagi jangka hayat bagi jangka panjang gadai janji ni dia adalah antara 15 ke 30 tahun. Lepas tu jumlah titik diskaun yang perlu dibayar iaitu discount point. Okey, yang kedua, terma pinjaman, syarat dan terma undang-undang. Dan tiga juga. Yang pertama, cagaran. Cagaran tu seperti yang saya cakap tadi tu, bila kita buat pinjaman dengan bank, kita akan cagarkan benda yang bernilai seperti rumah, kereta atau tanah. Bila kita tak buat pembayaran balik, bank akan tarik lah macam kereta atau rumah kita dah cagar tu. Lepas tu yang kedua, bayaran pendahuluan. Contohnya macam bila kita nak beli kereta lah, kalau kita berkereta mesti kita buat down payment, betul tak? Lepas tu yang ketiga, kelayakan pinjaman. Okey, bank tu akan tengok kita layak ke tak nak buat pinjaman balik. Dari segi gaji kita punya hutang. Kalau kita lepas dapat lah. Kalau kita lepas, tak dapat pinjaman tu. Okey, saya katakan lagi dengan 4.3.3 iaitu jenis-jenis pinjaman gadai janji. Okey, dia ada 4 jenis. Yang pertama, gadai janji kadar tetap. Kedua, kadar janji kadar laras. Ketiga, kadar janji kedua iaitu pinjaman ekuiti rumah. Yang terakhir, kadar janji terbalik. Kadar janji kadar tetap. Kadar janji kadar tetap ni dia adalah mempunyai jangka panjang selama 30 atau 15 tahun. Okey. Yang kedua, kadar janji kadar laras. Dia adalah pinjaman yang standard. Lepas tu kadar faedah dia boleh berubah mengikut jadual yang dia dah tetapkan. Lepas tu kadar janji kadar laras ni dia memulakan pembayaran yang lebih rendah daripada kadar janji kadar tetap. Walaupun begitu, bayaran dia boleh berubah dengan ketara dari semasa ke semasa bergantung kepada perubahan pasaran. Yang ketiga, kadar janji kedua atau pinjaman ekuiti rumah. Dia adalah pinjaman yang membolehkan peminjam menggunakan rumah sebagai cagaran untuk meminjam terhadap nilai rumahnya. Okey, maksudnya bank ni dia nak kita cagarkan rumah kita sebagai cagaran untuk kita bayar balik pinjaman tersebut. Okey, yang terakhir, kadar janji terbalik. Kadar janji ini dia akan berikan pendapatan kepada pemilik rumah yang mempunyai ekuiti yang besar kat rumah. Maksudnya bila orang tu dah bersara, bank akan berikan dia allowance setiap bulan. Lepas tu kalau peminjam tu ni meninggal pula,
bank akan jual semua harta dia supaya harta tu dapat melunaskan hutang si mati. Lepas tu kelebihan ganda janji ni, dia akan membolehkan orang tu bersara menggunakan equity dalam rumah tanpa perlu menjual rumah tersebut. Okey, seterusnya 4.3.4 iaitu institusi pemberian pinjaman ganda janji. Okey, kat sini banyak institusi yang buat pinjaman ganda janji yang diorang tak nak pegang portfolio besar seperti jangka panjang. Lepas tu contoh institusi yang tak nak pegang portfolio ni adalah seperti bank perdagangan yang diorang dapatkan dana dari sumber jangka pendek dan melabur dana pinjaman jangka panjang yang akan menimbulkan risiko kadar faedah yang tinggi. Okey, lepas tu 4.3.5 pasaran ganda janji sekunder. Okay. Pasaran ni dia akan buat jual beli pinjaman rumah dan hak servis antara peminjam dan pelabur. Lepas tu pasaran ganda janji sekunder ni dia akan membantu membuat kredit yang sama rata kepada semua peminjam di seluruh lokasi geografi. Lepas tu kebanyakan ganda janji baru ni dia akan dijual oleh pemula ke pasaran sekunder, di mana dia akan dimasukkan ke dalam security yang kosong ganda janji dan dia akan dijual kepada pelabur seperti dana pencen, syarikat insurans dan dana lindung nilai. Okey, bila seseorang tu dia dah buat pinjaman rumah atau pinjaman ditaja atau dijamin, dia akan dapatlah yang lindungan nilai tu. Okey, disebabkan bank ni dah gunakan dana untuk buat pinjaman, bank tu dia akan kehabisan duit sebab dia dah bagi orang buat pinjaman. Lepas tu untuk dapatkan diorang punya duit terbalik, diorang akan jual semula pinjaman diorang tu ke pasaran sekunder. Okey, yang terakhir 4.3.6 iaitu persekuritian ganda janji. Ganda yang individu ni dia punya risiko yang berbeza dari segi kematangan dan kadar faedah. Lepas tu dia telah diperkenalkan oleh Ginny May dan dia telah kuasai pasaran ganda janji ni. Lepas tu pihak bank dia akan mengumpul bayaran ganda janji bulanan dari isi rumah individu dan dia akan serahkan kepada dana pencen atau syarikat insurans nyawa. Lepas tu Ginny May yang tadi ni dia akan menjamin bayaran serahan ini kepada pembeli security ganda janji sebab dia tak nak hindarkan daripada terkena risiko. Nama saya Alia Diana binti Muhammad Fairuz. Hari ini saya ingin menerangkan tentang pasaran tukaran asing di bawah kod DBC 4113 Financial Market and Institution kompetisi 4 iaitu pasaran wang. 4.4 Pasaran tukaran asing. Pertama sekali adalah definisi pasaran tukaran asing. Ia berlaku apabila suatu mata wang ditukar kepada mata wang yang lain. Kadar pertukaran ada dua. Satu adalah kadar spot, satu lagi adalah kadar forward. Kadar spot, jual beli perlu dibuat kurang daripada 2 hari. Contoh dia adalah money changer. Money changer adalah tukaran wang asing. Untuk kadar forward pula, jual beli boleh berlaku lebih daripada 2 hari. Contoh dia adalah forex. Ia diniagakan secara berpasangan kerana setiap yang didagangkan mestilah ada penjual dan pembeli. Seterusnya adalah kadar pertukaran dalam jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi perubahan terhadap kadar pertukaran asing. Pertama sekali, tingkat harga barang domestik. Apabila berlaku kenaikan tingkat harga umum di Malaysia, kenaikan tingkat harga kita panggil dia sebagai inflasi. So, apabila berlakunya inflasi di Malaysia berbanding dengan negara lain, maka ini akan menyebabkan barangan keluaran dari negara lain itu lebih murah berbanding dengan harga keluaran di Malaysia. Baiklah, seterusnya. Kedua, halangan perdagangan antarabangsa. Ada tarif, ada kuota. Tarif ialah cukai yang dikenakan terhadap barang import. Kuota pula adalah sekatan ke atas kuantiti barang import. Seterusnya, ketiga, permintaan negara asing terhadap ekspor Malaysia.
Contoh yang kita boleh bagi dekat sini adalah sekiranya Amerika Syarikat meningkatkan import barangan dari Malaysia, maka permintaan Amerika Syarikat terhadap ringgit Malaysia kita akan meningkat juga. Seterusnya, keempat, permintaan Malaysia terhadap import. Kalau tadi kita bincangkan tentang permintaan negara asing terhadap ekspor Malaysia, sekarang permintaan Malaysia terhadap import. Baiklah, kenaikan permintaan import Malaysia akan menyebabkan penawaran ringgit Malaysia untuk membeli dolar USD akan meningkat. Akhir sekali adalah peningkatan produktiviti. Produktiviti adalah output yang dikeluarkan lebih banyak daripada input. Itu adalah maksud produktiviti. Contoh yang kita boleh bagi dekat sini, apabila produktiviti di Malaysia meningkat, ia cenderung meningkatkan sektor yang menghasilkan barangan yang diperdagangkan dan barangan yang tak diperdagangkan. Baiklah, seterusnya adalah kadar pertukaran dalam jangka pendek, analisis penawaran dan permintaan. Berdasarkan rajah yang tertera, penentuan kadar pertukaran asing antara ringgit Malaysia dengan dolar Amerika Syarikat dapat diterangkan. Okey, baiklah, berdasarkan rajah yang tertera, keseimbangan titik EU dicapai apabila keluk permintaan dolar Amerika DD bersilang dengan keluk penawaran dolar Amerika SS pada kadar pertukaran USD 1.00 bersamaan ringgit Malaysia 4.50. Andaikan kadar pertukaran meningkat menjadi USD 1.00 bersamaan ringgit Malaysia 5.00, ini bermakna nilai ringgit Malaysia mengalami kejatuhan nilai. Keadaan ini menyebabkan wujudnya lebihan penawaran dolar Amerika sebanyak Q1, Q2 dalam pasaran. Lebihan penawaran dolar Amerika menyebabkan kadar pertukaran cenderung untuk menurun sehingga mencapai keseimbangan semula pada titik EU, iaitu keluk DD bersilang dengan keluk SS pada kadar pertukaran USD 1.00 bersamaan ringgit Malaysia 4.50. Akhir sekali di bawah tajuk kadar tukaran asing adalah perubahan dalam kadar pertukaran. Berdasarkan jadual ini, saya boleh rumuskan sekiranya setiap faktor meningkat, setiap faktor yang diberikan meningkat, maka permintaan penawaran untuk membeli ringgit Malaysia juga meningkat. Berikutan juga dengan permintaan penawaran wang asing juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, sekiranya sesuatu faktor itu menurun, maka permintaan penawaran untuk beli ringgit Malaysia juga menurun. Berikutan juga dengan permintaan penawaran wang asing juga menurun. Contoh yang saya boleh bagi dekat sini, sekiranya faktor melibatkan ekspor negara Malaysia. Sekiranya ekspor negara Malaysia meningkat, maka permintaan penawaran ringgit Malaysia juga meningkat. Berikutan juga dengan permintaan penawaran wang asing untuk membeli ringgit Malaysia juga meningkat. Begitu juga sebaliknya, sekiranya ekspor negara menurun, permintaan penawaran ringgit Malaysia juga menurun dan permintaan penawaran wang asing USD untuk membeli ringgit Malaysia juga menurun. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.